Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad Imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita sudah berada 26 Ramadan Al-Mubarak, saat-saat akhir Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi, marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran, karena Al-Quran itu menjadi pengajaran manfaat kebaikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan ai bil Quran wal hadis. Beri peringatan dengan Al-Quran dan hadis, nasihat dan teguran, termasuk tazkirah, majlis ilmu. Ianya sangat bermanfaat dan berguna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat yang telah terdahulu di kalangan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Puasa yang difardukan itu ialah di bulan Ramadan hanya beberapa hari sahaja, yakni sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Sasaran puasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjaya meraihnya dengan ibadat siang dan malam Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Antara prasyarat untuk mencapai kejayaan, kemenangan dunia dan akhirat, dan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan terbabas daripada neraka Allah, ialah menjadi orang bertakwa. Wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Al-ayah. Berbondong-bondong
berpasukan, berduyun-duyun. Orang-orang yang bertakwa menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala akhirat, esok-esok nanti. Dan apabila mereka sampai di depan pintu syurga, wa futihat abwabuha, dibuka pintu syurga dengan seluas-luasnya. Ayat ini ada manfaat besar. Ayat mula-mula, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar iza ja'uha futihat abwabuha. Ayat yang awal surah Zumar. Berduyun-duyun, berbondong-bondong orang-orang kafir, fasik, zalim, maksiat menuju ke pintu neraka Allah. Apabila mereka sampai di depan pintu neraka, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka. Tak ada waw. Yang tadi itu wa futihat, ada waw sebiji. Inilah tuan-tuan ayat Allah, mukjizat yang tidak ada tandingannya. Itu maka ayat Quran, buang waw satu pun dah jadi kafir dah. Tinggal waw satu pun dah salah lah ayatnya. Apatah lagi tinggal semua hukum Allah SWT. Bayangkan, ayat tadi ulama tafsir kata, Ibnu Katsir, Imam Fakhrul Razi dan tafsir Jalalain, waw yang ada dekat wa futihat abwabul jannah, dibuka akan pintu syurga untuk orang bertakwa, dipanggil litarqib. Waw tu litarqib, dengan makna boleh orang yang bertakwa, ahli syurga, dah dibuka pintu syurga tu, memilih nak masuk selalu ke ataupun nak tunggu sekejap. Ya Allah, ya Tuhan, tunggu sekejap. Sebab syurga sifat dia kalau masuk dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga, apabila ahli syurga masuk, dia tidak ingin berpindah sekejap daripada syurga. Macam kita lah, nak balik kampung lah raya ni kan, nasib baik tak boleh balik. Dah 2 tahun dah rasa kan, dah 2 tahun tak boleh balik. Pasal sifat manusia dalam dunia ni, dia berubah. Dia puas duduk kampung ni, dia duduk puas duduk Selayang, dia puas duduk Ceras, dia puas duduk Kuala Lumpur, dia puas duduk Selangor. Dia nak balik kampung, dia nak pindah randah. Tiap-tiap bulan KL ni, Selangor ni ada orang pindah randah. Ada yang masalah ni. Surga sifat dia, kalau dah masuk, la yabghuna anha hiwala, tak akan nak pindah. Tak ingat, tak terliur, tak ingat pun kampung Selayang, kampung Batukik, kampung, tak ingat. Pasal apa? Terlampau seronok duduk situ. Dahsyat. Tak ada mikir COVID ke, tak ada mikir anak demam ke, tak ada mikir tandas bocor ke, tak ada mikir nak bayar sewa rumah ke, kereta rumah takut, kereta rumah takut kena tarik. Tak ada. Seronok. Jadi ulama tafsir kata, dengan ada waw wa futihat, Allah bagi pilih kepada ahli syurga yang bertakwa tadi, siapa nak masuk dulu silakan. Kalau tak nak masuk lagi pun tak apa. Sebab ahli syurga ni dia nak tengok environment, kawasan persekitaran syurga ni pun dah merasakan cukup hebat. Tidak ada tandingan-bandingan sewaktu mereka dalam dunia dulu. Tengok bunga-bunganya, perhiasannya, taman-tamannya, aliran sungainya, semua hebat. Jadi apabila masuk sifat syurga tadi, tak ingat. Itu maka Hasan Basri kata,
Nikmat syurga bagi orang beriman bertakwa tadi bila mereka masuk, hilang nikmat dunia ni. Tak ingat dah. Kita bukan main nikmat dunia dengan berebut tanah, berebut itu, berebut ini, nak beli Porsche, nak beli Mercedes, nak beli kereta tu, rumah ada 4 biji, nak 6 biji, duit ada 1 juta, nak 2 juta, ada 2 juta, nak 3 juta, ada 10 juta. Itu yang Piramli sebut, kau 20 juta, aku 30, kau 30, aku 40. Itu sifat dunia. Dah ada bini 1, nak 2, dah ada nak 2, nak 3. Itu dunia. Lupa nikmat dunia. Terlampau hebatnya nikmat syurga yang dijanjikan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang muttaqin, orang yang beriman dan bertakwa. Hasan Basri kata, nikmatu ziyadah ahli syurga. Nikmat yang ditambahkan kepada ahli syurga, orang beriman bertakwa tadi, ialah yang kemuncak, mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hijab. Mereka seolah-olahnya jatuh pingsan. Pingsan seronok, bukan pingsan tak sedar lah. Hilang nikmat syurga tuan-tuan apabila mereka memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kafiat. Jangan pula i'tiqad Allah Ta'ala ada dalam syurga. Allah Ta'ala tidak ada tempat. Tu kena ngaji tauhid tu. Jangan jadi Wahabi, jangan jadi Syiah. Wahabi, Syiah sekarang ni sedang menjaja akidah yang sesat. Dia menjisimkan Allah SWT. Allah di atas langit. Ialah Allah hidup, batu hidup, kayu hidup, iti hidup, tapi ada jisim. Manusia hidup ada jisim, dia kata. Malaikat hidup ada jisim, kayu hidup ada jisim. Allah hidup, logik dia, tak ada jisim. Astagfirullah. Ini adalah sesat, teman. Batil. Sesat. Allah ada tempat duduk atas aras. Allah mawjud, Allah wujud, la makana lahu. Dia wujud, Allah wujud, Allah ada, tidak ada tempat baginya. Ini kena selesai persoalan akidah. Rosak yang ni, sembahyang kamu tak terima Allah, puasa kamu tidak terima Allah, haji zakat kamu, perjuangan jihad kamu batil. Habis. Baca Quran sedap pun, baca Quran comel pun, makhraj cantik, batil. Habis, akidah rosak. Inilah persoalan yang zaman 500 tahun dulu, perbalahan antara ahli sunnah wal jemaah dengan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, sampai hari kiamat tak selesai. Itu maka kita kena duduk tetap istiqamah dengan ahli sunnah wal jemaah. Balik ayat tadi. Kenapa yang ayat ahli neraka tadi apabila sampai ke neraka putihat abu-abuha, tidak ada waw? Sebab apabila dia buka pintu neraka, puak kafir, fasik, zalim tadi yang jahat, maksiat dia, terus disepak dan diterajang dan dihantar ataupun dilontar ke dalam neraka terus menerus, tidak ada bagi tempoh. Itu wow sebiji itu. Kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita puasa Ramadan, amal ibadat kita siang malam pagi petang di luar Ramadan, bukan bulan Ramadan, pada masa kita akil balik lagi sampai saat ini, sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa setelah janjikan syurga oleh Allah dan tak kena masuk neraka, dunia mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kamu laki perempuan, berbangsa-bangsa, beretnik-etnik, bermacam-macam bahasa, supaya kamu ta'aruf. Ta'aruf, para ulama mentafsirkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kamu bertaaruf makna dengan buat kebaikan, kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Itu maka buat baik ini dia akan mendatangkan kebaikan, pahala. Apa dia baik? Menjatuh padukan manusia, bersatu ke arah Islam, ya, mengajak manusia berpegang kepada Islam, mengajak manusia kembali kepada Islam, mengajak manusia mentauhidkan Allah, buat yang baik, mencegah kemungkaran, melarang pada manusia bersengketa, berperang, berpecah belah, peperangan, pembunuhan. Ini benda yang mungkar. Minum arak, berjudi, berzinah, semua tak semayang, tak puasa, itu mungkar. Melakukan riba, judi dan sebagainya, itu mungkar. Dan beriman kepada Allah. Ini sebab mungkar banyak lah ni tuan-tuan. Allah Ta'ala pergi hantar tentera dia, jundullah, yang namanya COVID-19. Rasakan dunia sekarang. Yang kaya korporat jadi kibarat sekarang. Kapal terbang dah tak terbang dah. Terbang jatuh. Kapal selam tak reti menyelam dah. Menyelam terlajak, pecah, meletup. Ni saya dapat berita jet Cina terbang 22 tan berat. Dan hilang daripada kawalan sekarang. Dijangka kalau jatuh satu negeri, satu negara, dia akan membakarkan 3 negeri, tuan-tuan. Hancur lebur. Ni sekarang ni sudah lepas 4 hari yang lepas, seminggu yang lepas, jet Cina. Ini semua balak. Dan wabak ni sudah mengorbankan manusia 3.4 juta orang. Tapi orang Islam di segi peratusnya sikit sangat yang mati. Tapi kematian yang banyak orang yang membunuh orang Islam, yang menganiaya orang Islam, yang jahat dengan orang Islam, yang jahat dengan orang beriman. Cina membunuh orang Islam di Haigur, rakyat dia sendiri yang beriman berapa ramai. Israel membunuh tanah yang dirampas, bumi yang dirampas, dibunuh tuan tanah tu, orang Islam di Palestin berapa ramai. Mereka bunuh orang Iraq, mereka bunuh orang Suria, mereka membunuh orang Kashmir, Afghanistan berapa ramai. Ternyata yang mati akibat COVID ini 3.4 juta itu banyak peratusnya darah Israel laknatullah alaih, Yahudi, dan di kalangan orang-orang kafir termasuk Amerika dan China, Jerman, Perancis, Itali. Orang kafir banyak mati, tuan-tuan. Mereka ada perancangan nak bunuh orang Islam. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mempunyai perancangan, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih baik perancangan. Allah batalkan perancangan mereka. Inilah kekuasaan Allah. Itu maka kita bergantung kepada Allah. Ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, dan di sisi orang yang kenal Allah, di sisi orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi hamba yang tunduk taat kepada Allah, ialah orang yang bertakwa. Jadi kalau nak mulia kita hidup ni, dunia akhirat, kena jadi orang yang bertakwa. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih menyebut takwa mudah disebut dekat bibir, dekat mulut, tapi susah nak diamalkan. Tak mudah. Kena ada sabar, kena ada mujahadah, kena ada syukur, kena ada redha, kena ada qanaah, kena ada perjuangan dan mujahadah, kena munajat berdoa dengan Allah, dan kena bertawakal, baru dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ada makam-makam yang perlu kita lalui untuk menjadi orang yang bertakwa, yang membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Ramadan Al-Mubarak
kita dijadikan oleh Allah SWT di kalangan orang yang bertakwa. Yang kedua, tuan-tuan, kita rebut masa. Yang Nabi sebut syahr Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan, awal-awal Ramadan penuh di bumi ini, masyrik maghrib, memenuhi langit dan bumi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rasa. Kita puasa daripada 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Sekarang pun belum berakhir rahmat Allah. Tapi 10 awal Ramadan itu terlebih banyak, terlebih hebat. Kalau kita tak ada rahmat Allah, tak hidup pagi ni, tak bergerak pagi ni, tak ada kat surau ni, ini dengan sebab rahmat Allah lah. Kita ada di surau, kita ada di masjid, kita masih jadi orang beriman, masih istiqamah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu rahmat Allah. Nabi sebut satu hadis, la yadkhulu ahadukum al-jannah wala anta ya Rasulullah. Qala na'am illa ayyamati ghammadillahi wa rahmatihi wa fadlih. Tidak masuk surga di kalangan kamu wahai sahabatku seorang pun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah baginda pun tak masuk surga? Qala na'am, ya, saya pun tak masuk surga, melainkan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bantuannya, rahmatnya dan pertolongannya, baru saya masuk surga. Maknanya masuk surga esok bukan dengan sembahyang kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan derma infak kita, tetapi masuk surga esok-esok dengan rahmat Allah. Jadi kalau itu tak sembahyang, tak payah sembahyang lah, tak payah puasa, tak. Kita dapat beriman, mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kenapa? Bukan kerana usaha kita semata-mata, bukan kerana kebijaksanaan kita semata-mata, bukan kerana sihat kita semata, tetapi dengan kerana rahmat Allah, pilihan Allah dan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jaga rahmat Allah, jagalah dengan pertolongan Allah. Dengan kita jaga Allah, kita jaga rahmat Allah yang ada kepada kita, baru Allah jaga kita. Jangan salah, sekarang ni banyak bahasa-bahasa yang nak buat syirik kepada Allah. Yang betul lagi dalam masa Covid ni, kita jaga kita, kita jaga kita. Orang tasawuf tak nak guna bahasa tu. Kita jaga Allah, baru Allah jaga kita. Kita nak jaga apa? Diri kita. Kencing manis pun kita tak jaga, darah tinggi pun jatuh ke bah hospital, kita tak jaga kita. Dah pingsan. Kawan saya seorang sampai sekarang dekat 50 hari lebih tak sedar, pingsan sampai sekarang. Sebelum Ramadan 4 hari lepas, satu lagi kawan pingsan, pengusi masjid kawasan Gombak, pingsan 5 hari masuk hospital, sampai sekarang tak sedar. Kita tak boleh jaga kita. Yang jaga kita ialah Allah. Yang bagi rezeki kepada kita Allah. Yang menghidup mematikan kita ialah Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi kata pertengahan Ramadan, maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 sampai 20. Kita harap doa kita, munajat kita, permintaan kita Allah makbulkan, dan Allah istighfar kita, munajat kita dan taubat kita pertengahan Ramadan dulu Allah Ta'ala terima. Dan akhir Ramadan 21 sampai 30
Itqum minan nar, pembebasan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maka Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan keikhlasan menuntut redha Allah, mencari mardatillah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya selama yang lepas. 11 bulan tu Allah ampunkan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam tahajud qiyamul lail di bulan Ramadan, malam Ramadan, dengan keimanan dan keyakinan serta redha Allah, yakni ikhlas, dihapuskan segala dosa-dosa yang lampau. Tuan-tuan, Syekhna Umar kata, syarat nak masuk surga kita hamba Allah yang dhaif ni tidak ada dosa walaupun sebesar jarum. Kalau masih ada dosa sebesar jarum, tak boleh masuk surga. Masuk surga ni orang bersih, tak ada dosa. Itu Nabi janji, siapa yang puasa, siapa yang qiyam Lailatul Qadar berdasarkan keimanan dan keikhlasan, Allah ampunkan segala dosa. Jadi akhirat kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Kalau cari kawan dekat syurga tak ada, bermakna dekat neraka lah tu. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan manusia ke syurga dan satu golongan manusia ke neraka. Diharap insya-Allah mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman semuanya, yang bertakwa Allah Ta'ala, mendapat dan dipilih oleh Allah SWT menjadi ahli syurga insya-Allah. Jadi pada pagi yang mulia ini tazkirah kita cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan sikit menjadi manfaat, dan insya-Allah kalau panjang umur dah selesai Covid nanti lepas-lepas raya ni, bolehlah kita jumpa di lain majlis ilmu dan tazkirah. Kalau nak panggil lagi pun boleh. Semoga pagi ni tidak kali pertama dan tidak kali terakhir. Kita jumpa lagi dalam majlis ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkatkan Covid ni dengan cepat. Sekarang dah nak masuk 2 tahun lebih Betapa hebatnya. Benda yang tak nampak, yang kecil tapi hebat. Tapi ingat tuan-tuan, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha hebat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak kepada sesuatu, cukup Allah kata jadi, angkat, lari, datang. Itu Allah. Kalau nak tunjuk dengan dunia, Amerika, Perancis, Jerman, Itali, China yang sombong, angkuh, bongkak dengan kekayaannya, dengan kehebatan tenteranya, kecanggihannya, sekarang don habis. Allah hebat. Itu kalau tunjuk tengok orang Kristian, Buddha, Hindu sekarang, Cina, Kristian, ramai berduyun-duyun masuk Islam. Yang pelik pula, yang Melayu kurap ni nak masuk Kristian pula, nak murtad pula. Orang Islam pula nak murtad, nak pergi gereja. Astagfirullah, dahsyat. Ini iktibar. InsyaAllah saya pun dah lebih kurang setahun lebih tak mengajar, tuan-tuan. Ni saya dua ni pernah ada program Kampung Pandan Ceras apa semua, batal kerana Covid meningkat di kawasan Selangor dan Lembah Kelang. Setahun lebih tak mengajar. Alhamdulillah, Allah kurniakan dengan izin Allah. Saya mengajar Kuala Lumpur Selangor ni, tuan-tuan, lebih kurang 33 tahun. Ni ada satu orang kenal saya tadi. Siapa nama aku? Yang mana dah balik mungkin ke belakang. Ayah dia tu kenal saya. Ayah dah meninggal dah. Masa tu anak dia kecil lagi.
Sekarang Masya Allah, saya tak kenal. Kalau tak tegur saya tak kenal. 33 tahun tuan-tuan, tiap-tiap siang malam pejabat kerajaan Bukit Aman, bank tu katalah bank negara, masjid negara saya masuk, masjid lain semua masuk, pejabat. Tapi apabila datang penyakit ni 1 tahun lebih tak mengajar. Kalau mengajar pun online macam. InsyaAllah travel, umrah, pelancongan stop habis. Dan saya buat rawatan saka, orang gila, jin, gangguan dan sebagainya, sampai Sabah Sarawak saya pergi, seluruh negara. Tapi bila datang ni tuan-tuan, stop semua. Apa tujuannya? Allah mengajar kita sabar. Allah mengajar kita sabar. Allah mengajar kita redha. Allah mengajar kita bersyukur kepada Allah SWT. Baru kita nampak kita tak ada apa tuan-tuan. Kita tak ada apa. Yang ada semuanya hak milik Allah SWT. Aku, badan aku, nyawa aku ni, suara aku ni, sikit kuasa yang ada, hak milik Allah. La haula, maka orang tasawuf dia duduk diam-diam, dia cakap apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insya-Allah kita berhenti sini dulu. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing dan dipimpin oleh Allah Ta'ala ke jalan yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Jadi insyaAllah, kebetulan saya dulu saya ada tahfiz pondok dekat rumah saya tu 4 tahun 5 tahun yang lalu saya tutup. Bukan tutup kena COVID ni, ada masalah-masalah lain. Saya beli tanah depan rumah 350,000, kita buat tahfiz, ada 40 orang pelajar, dan Alhamdulillah lebih kurang 17 tahun berjalan tahfiz itu, kita dapat melahirkan 19 orang pelajar hafiz. Dan sekarang ni pun dah jadi pensyarah, jadi imam kesemualah, jadi guru semua. Jadi lepas tu saya balik di kampung saya dah saya tinggal lebih kurang 46 tahun, iaitulah di Natuna Island. Tuan-tuan tahu situ, Natuna Island di utara Riau, yang sekarang ni sedang dalam dilema Cina nak ambil sekarang. Dia terdapat petrol, gas, emas dan sebagainya. Jadi saya balik, saya tengok masyarakat, Masya Allah, Indonesia dia dahsyat tuan-tuan. Hari Jumaat pergi masjid, hari Ahad pergi gereja. Di masjid dia kata tak apa-apa, pergi gereja dapat beras, dapat gula, dapat duit, dapat pulus. Al-pulus fi dunia wal mampus akhirah. Hari Jumaat Islam, hari Ahad, Sabtu Kristian. Jadi saya balik, saya bincang dengan kawan-kawan. Alhamdulillah ayah saya kebetulan ada tanah sikit situ, keluarga saya wakaf impak, saya buat madrasah. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh pergi jumpa kawan saya Encik Arifin belakang, tengok pondok yang saya dah buat lebih kurang 4 tahun yang lalu, tapi tak siap 1% lagi. Jadi saya ada buat jualan tanah wakaf 1 kaki persegi, tanah dan bangunan sekali. Kita nak siapkan asrama untuk 20 orang pelajar. RM50 tanah wakaf yang kita akan bagi sijil wakaf. Dan derma impak ikhlas dialu-alukan untuk menderma kepada madrasah pondok tahfiz yang tersebut di Natuna Island. Jadi insya-Allah lepas COVID nanti nak ikut saya boleh. Ramai saya bawa. Saya ingat ada 30 orang dah sampai. Pakcik-pakcik semua sampai, anak-anak muda yang kerja kerajaan ambil cuti, kebetulan seminggu 10 hari pergi jalan sana, seronok tuan-tuan. Penduduk ada lebih kurang 300,000, Melayu 90%. Ada sikit orang yang bukan Islam, ini Cina daripada Hong Kong, Cina Singapura dulu 10%. Jadi kita buatlah pondok. Sekarang ni sedang berjalan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyumbang, apatah lagi bulan Ramadan Al-Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
menambahkan ilmu, pahala dan rezeki kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.